Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bicara soal COVID. Setengah orang dah rasa lemas, jemu, muak dengar. Tetapi kita bercakap soal nyawa manusia, kemanusiaan, derita orang, nak cari nafkah hidup. Ya. Tidak meyakinkan bagi setengah pihak. Hari ini saya paparkan jumlah kematian. Naik 20% sehingga Oktober ikut angka PDRM. Tahun lalu 188, tahun ini sehingga Oktober 266. Ya. Kita memang mesti cari jalan, ikhtiar, hubungi mereka yang kadang sesak, ya, bantu dan cari jalan supaya janganlah menjurus kepada kaedah ini. Nah, harap kerajaan, tengok kenyataan menteri. Keadaan baik, tak ada kebimbangan sangat, ya, kerana kejayaan yang besar. Saya tak mau komen lebih daripada itu. Biar kita nilai. Kita lihat umpamanya pemantauan ekonomi yang baru diterbitkan oleh Bank Dunia. Malaysia keadaan lesu, ya, tidak berkembang, stagnan. Unjuran pertumbuhan yang dibuat dulu semuanya sudah meleset. Malah disebut, dikaji semula, turun 25%. Ya. Kerana lemahnya reform struktural dan tidak dapat memperbaiki peraturan-peraturan dan tidak ada pelaburan, bertentangan sekali lagi daripada luahan menteri-menteri yang menyebut ada potensi dan keupayaan. Kita kemukakan lagi, ya, tentang angka yang dipertikaikan sekarang, sehingga Ketua Pengarah Kesihatan baru menyebut harus meningkatkan ke 150,000. Ini dah disebut bulan Mac tahun yang lalu 150,000, tapi turun 90, 80, 70 sehingga 50,000. Padahallah angka kes positif menurun ke 4 dan 5,000, ya? Kerana yang diuji dulu 126,000, sekarang 50,000, turun. Tetapi ini satu bentuk kekeliruan dan penipuan kepada rakyat, dan orang-orang mereka ni tidak dengar. Sebab itu kalau ikut Bank Dunia, keupayaan untuk mengawal termasuk cara membuat ujian, saringan dan strategi untuk kenal pasti kawasan-kawasan yang terlibat. Ini yang dikatakan kajian peringkat granular. Kerana ini sahaja yang membolehkan kita membuka sebelah ekonomi. Kita dengar berulang kali Dr. Adibah Kamruzaman menyebut hal yang sedemikian kerana kebanyakan orang berfikir tidak bersetuju dengan PKP. Kita lihat umpamanya rajah kes positif. PKP, angka tidak menurun. Maknanya harus ada kesediaan mengkaji semula. PKP, rakyat terbeban, kes sama. Malah kalau kita buat kajian atau ujian 150,000 yang dicadangkan atau 126,000 seperti yang dilakukan dulu, saya percaya kes lebih tinggi setelah PKP. Ini maknanya target Bank Dunia atau WHO tidak dicapai. Maknanya langkah yang dibuat oleh kerajaan sekarang ini harus dikaji semula kerana kegagalan mereka, atau sebaiknya menukar kerajaan kerana ketidakupayaan mereka menangani masalah COVID dan masalah ekonomi. Saya paparkan surat terbuka Persatuan Perubatan Malaysia, MMA, yang menekankan, yang agak sudah gelisah, tulis kepada semua ahli parlimen, kerana kerajaan tak berdengar, ya, yang menyatakan kelemahan-kelemahan dari segi keupayaan kita dan masalah yang menghimpit sektor perubatan, dan juga mengusulkan pelaksanaan dasar pemulihan berdasarkan sains,
dan penyelarasan. Saya sebutkan sains ni kerana kita tak ikut data. Ujian umpamanya itu berdolak-dolik untuk mengeliru dan menipu rakyat. Sebab itu kita nak tunjuk angka tu tak boleh percaya. PKP gagal. Penyelarasan kurang. Menteri ini umum PKP, esok menteri ini buka pula 100,000 kilang. Dan kilang besar dapat keutamaan. Yang kecil diketepikan. Kemudian disebut dalam beberapa isu lain yang dicadangkan oleh MMA yang harus diberikan perhatian. Jadi saya nak tekankan di sini, ya, kita boleh sebut tentang laporan, tapi ini soal kemanusiaan. Ahli Parlimen Sungai Petani Johari Abdul menceritakan bagaimana di pejabatnya itu dihujani, pertanyaan, didatangi oleh orang-orang susah, ya, Melayu, Cina, India dalam konteks dia. Saya percaya Iban Kadazan di Sabah, di Sarawak dan Sabah, yang belum pernah kita saksikan begitu rupa. Orang seolah-olah mengemis untuk cari peluang hidup dan menjaga keluarga mereka. Semoga Allah SWT memberikan kesedaran kepada kita semua, taufik dan hidayah supaya dapat negara kita diselamatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.